back to our business, perempuan. Okay. So, saya nak kongsikan malam ni, saya cerita tentang lafaz cerai. Okay. Ramai orang yang tanya kepada saya, perempuan, lafaz cerai luar mahkamah ni macam mana? Suami sebut macam ni, macam mana? Suami sebut antara kita ni dah tak ada apa-apa. Kemudian ada yang kata, tuan, suami saya ni sebut anak berapa, talak berapa, 1, 2, 3. So dah jatuh cerai ke belum? Okay. So cerita tentang lafaz cerai luar mahkamah ni macam-macam fashion, macam-macam jenis ayat. Okay. Ada yang bertaklik. Maksud bertaklik macam ni, dia kata hang keluar daripada rumah ni jatuh talak. Okay. Ada orang yang dia kadang-kadang ayat dia taklik dia macam ni, hang sekali lagi hang balik saja rumah mak hang, antara kita ni dah tak ada apa-apa. Okay. So memang akan ada selalunya lafaz cerai yang berbentuk taklik macam ni. Dia beza dengan taklik nikah. Okay. Taklik nikah ni maksudnya selepas kita akad nikah, okay, selepas akad nikah, suami dia akan baca lafaz taklik kan. Jika sekira bahwasanya aku, dia sebut nama diri dia, jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan qamariah berturut-turut. Okey, yang tu yang cerita hampa semua tahu tu lah. Okey, yang tu nama dia lafaz taklik nikah. Okey, yang tu taklik nikah. Yang tu kita panggil taklik nikah tu sebab dia janji selepas akad nikah. Tapi kalau kata taklik cerai, okey, taklik cerai ni maksud dia macam tadi, dia meletakkan, okay, dia meletakkan satu benda, kalau kata langgak benda tu, dia akan jatuh. Okay. Contoh dia macam saya kata tadi lah, yang standard orang dia kata, keluar daripada rumah ni jatuh talak. Hang mesej orang ni lagi sekali jatuh talak. Hang mesej laki ni sekali lagi jatuh talak. Okay. So, yang ni kita panggil taklik talak. Alright. Okay. Ada juga keadaan yang straight to the point, yang mana suami ni dia sebut, aku cerai hang dengan talak 1. Aku lepaskan hang. Okay. Aku cerai, berkataan apa lagi dia aku talakkan hang dengan talak 2, contoh dia. Okay. So perkataan yang antara macam kalau ada setengah orang ni kan, dia kata macam alright, now we divorce. So divorce tu kan dia tak ada makna lain lah kan. Kalau ada makna lain tu bagi tahu saya. Kalau setakat yang saya tahu, divorce ni maksudnya cerai lah. Okay. So cerita tentang lafaz cerai ni, okay, dia macam-macam versi. Ada orang dia tak taklik, ada orang dia tak letak taklik. Okay. So cerita tentang lafaz cerai ni memandangkan dia ada banyak version. So saya akan terangkan yang pertamanya dulu, iaitu tentang lafaz taklik. Lafaz cerai soreh. Lafaz cerai yang jelas. Malam ni tajuknya cerita tentang cerai, perempuan. So siapa yang tanya bab ni, siapa yang nak tahu, especially kan semasa dalam tempoh PKP ni kan, hampa sambil-sambil hampa ambil peduli bab aku nak cakap ni, share. Okay, share kepada orang lain juga. Alright. Lafaz cerai yang pertama kita sebut lafaz yang jelas. Kita panggil lafaz soreh. Lafaz soreh ni maksudnya dia mesti ada perkataan cerai, dia mesti ada perkataan talak, dia mesti kadang-kadang ada perkataan firaq, dia ada mesti perkataan sirah, ataupun dia mungkin dalam bahasa yang lain. Contoh dia divorce. Divorce is all about, meaning dia maksudnya separate. Okay. Apa lagi? Kalau ada bahasa Mandarin, kalau ada perkataan dia, saya tak tahu lagi. Tamil ke kalau ada, kot lah kan, yang duduk kat rumah mungkin dia bercakap Tamil. So kalau kata ada perkataan tu memang menjurus ke arah perkataan cerai, so yang tu kita sebut sebagai lafaz soreh, lafaz yang jelas. Alright. So lafaz yang jelas ni, perempuan, kena ingat satu perkara. Dia tak boleh ambil peduli tentang niat. Macam mana tu? Maksudnya macam ni. Kalau suami ni kan, dia sebut perkataan yang jelas, aku cerai hang dengan talak 1. Okay. Aku ceraikan hang. Tak ada perkataan talak. Okay. We divorce. Alright.
So, jelas perkataan tu, suami ni dia niat main-main ke, dia niat gurau-gurau ke, dia macam nak test saja-saja ke, okay, dia tak boleh buat benda ni. That's why kita tak boleh ambil kira niat dia. Alright, dia tak boleh ambil kira niat dia. Tak kira lah dia kata, saya tak berniat untuk nak bercerai pun. Tak boleh. Sebab dia lafaz dia tu lafaz yang jelas. Okay, dia bersesuaian dengan hadis Nabi. Nabi kata, 3 benda yang kalau buat benda tu main-main pun, dia tetap akan diambil kira. Iaitu yang pertamanya, lafaz nikah, talak dan juga rujuk. Dekat Pejabat Agama pun dia ada satu pegawai, nama dia pegawai NCR, pegawai nikah, cerai dan rujuk. Okay, so lafaz cerai yang jelas, yang ada perkataan firaq, talak, cerai, sirah dan sebagainya. So dia adalah lafaz yang tak boleh ambil kira tentang niat suami. Dia tak kisahlah hang bagilah apa alasan sekalipun, kalau hang niat tu main-main dan sebagainya, dia tetap diambil kira. Okay, saya cerita tentang benda tu dulu. Dia mesti hampa nanti ada banyak soalannya. Tak apa, hampa tinggal soalan sekejap lagi. Alright, relax. Siapa ada soalan, hampa tulis dulu kat hampa punya kertas. Sekejap lagi hampa terlupa. Okay, jadi waktu bila kata nak ambil niat tu, niat hanya boleh dikira bila dalam keadaan yang suami ni dia ada lafaz talak tapi dia tak ada niat berapa. Contoh dia kan, aku ceraikan hang. Okay, mungkin dia pernah bercerai dah kan. So dia kata aku cerai hang dengan talak 2, contoh dia. Okay, so kadang-kadang ada orang dia kata talak dia, saya tak berniat pun talak tu nak jatuh sampai 2 talak. So dia mungkin dulu dah bercerai sekali, kemudian nak bercerai kali kedua. So ada orang ingat dia mungkin 1 tambah 2 dia dah jadi talak 3. Dia mungkin nanti perlukan kepada niat dia. Berapa niat dia nak ceraikan? Adakah dia nak menceraikan dengan talak 2 ataupun cerai kali kedua? So kalau dia kata saya nak cerai tu dengan cerai kali kedua, bukan talak 2, bukan tambah 2. Yang tu baru boleh diambil kira tentang niat jumlah talak tu. Tapi kalau cerita tentang hang lapas cara jelas saja, yang tu tak boleh diambil kira niat-niat dah. Tak, niat saya main-main ke, niat tak sengaja ke, yang tu semua tak diambil kira. Okay, bukan. Yang tu semua tak boleh ambil pakailah cerita pasal niat. Alright, strictly dia mesti dikira sebagai sah. Okay, dikira sebagai sah. Kenapa saya kata dikira sebagai sah? Lagi saya cerita sebab apa. Okay, yang keduanya, kita sebut lafaz cerai kinayah. Tadi lafaz cerai soreh. Yang sekarang lafaz cerai kinayah. Okay, kinayah. So, Stofa apa faham Okay, kinayah ni maksudnya lafaz cerai kiasan. Kiasan. Bahasa Melayu, kiasan. Okay, maksudnya dia tak straight lah, tak straight to the point. Dia berbentuk madah. Madah berhelah ke apa ke. Okay, so dia berbentuk kiasan. Kita sebut sebagai kinayah, perempuan. Lafaz cerai yang berbentuk kinayah, okay, dia bunyi dia macam ni. Aku lepaskan hang. Antara kita dah tak ada apa-apa. Apa lagi? Sampai sini saja hubungan kita. Baliklah kamu ke rumah mak kamu buat selamanya. Contoh. Ni ayat-ayat yang standard lah. Selalunya hampa tak macam tu. Hampa lagi ada ayat yang macam-macam versi sikit. Okay, cuma apa yang saya nak bagi tahu, mudahnya kinayah ni adalah benda yang tak ada perkataan cerai, yang tak ada perkataan talak, yang tak ada perkataan cerai, yang tak ada perkataan firaq, yang tak ada perkataan sirah, yang tak ada perkataan divorce. Okay, so kalau tak ada perkataan ni, tapi kita dengar ni dah rasa macam ini dah lapas cerai ni. Lapas cerai ke macam ni? So kita rasa macam benda tu ini macam nak bunyi cerai ni kan. Yang tu nama dia kiasan. Yang tu nama dia kinayah. Boleh faham tak? Kalau macam lapas cerai tu straight to the point, hampa tahu dah. Okay, yang ni memang dah lapas cerai. Okay, kita tahu. Sebab dia ada perkataan cerai ke, dia ada perkataan talak ke. So dia mesti straight to the point.
Yang ni lafaz cerai. Tapi kalau lafaz kinayah ni, dia tak ada perkataan macam tu. Okay? Dia tak ada perkataan yang berbentuk cerai, keadaan sirah ke, firah, sirah semua tu, tak ada. Okay? Dia mungkin ada dalam bentuk yang kiasan. Okay. So, kalau kinayah macam ni, kita rasa macam, ini dah nak lafaz cerai ni kan. So, yang tu pun boleh dianggap sebagai lafaz cerai juga. Berbentuk sindiran ke dan sebagainya. Okay. So, lafaz cerai berbentuk kinayah ni, dia boleh dianggap lafaz cerai. Boleh jatuh kepada hukum talak juga. Tapi satu je syarat dia. Syarat dia adalah, dia mesti bersama dengan niat suami. Dia mesti bersama dengan niat dia. Kalau dia tak niat perempuan, dia kata, tak, saya tak niat kata bercerai. Kalau dia tak ada niat, dia kata tak ada niat nak bercerai apa semua tu kan. So mungkin dia kata, pulanglah kamu kembali ke ibu bapa kamu. So dia suruh balik saja kampung. Dia tak kata nak bercerai pun. Kalau dia kata macam tu, dia kata niat dia, saya tak nak bercerai pun. So mahkamah akan pegang kepada niat lelaki tersebut, niat suami tu. Walaupun mungkin, walaupun mungkin dia kata kat rumah, betul aku mana nak cerai, tapi bila pi mahkamah, dia kata tak mengaku pula. Sebab pengakuan niat tu diterima bila di hadapan hakim mahkamah syariah. Line sangkut-sangkut ni tuan, patutlah. Hampa semua line sangkut ke? Cuba test-test ingat. Lupa pula hari ni nak test line. Test kejap. Take 5. Alok start, line clear. Okay. Alright. Awak Puan Natra Rosli, daripada hari tu kita tak buat gambar pun. Nama sedap dah. Line tak sangkut. Okay, line clear. Okay, alright. Tawau clear. Okay. So maksudnya, serius Edinburgh. Ini yang itu kan. Okay, alright, thank you. Daripada Edinburgh, pemenang dia lah. Paling jauh lagi setakat ni. Penang clear, alright. Line clear Selangor. Okay, Selangor okay. Okay. So kalau kata yang ni semua okay, maksudnya rumah saya punya line tu okay. Sebab saya risau line rumah saya yang tak okay. Sungai Petani yang ke Sungai Besi sangkut. Sungai Petani clear. Okay, alright. Lega. So kesian kat hampa yang line sangkut-sangkut ni, tak apalah. Nanti hampa tengok kalau kata ni hampa tengok balik nanti. Okay. Alright. So, kita back sekali lagi balik Line sangkut juga kat Alok Start. Tadi Alok Start okey, ni sangkut pula. Maksudnya rumah tak okey. Okay, alright, tak apa. Ya Allah, permudahkanlah urusan anak-anak murid nak belajar ni. Okay. So, Puan Yani, sabar dulu Ustaz. Sabar dulu, tak bagi lagi tanya soalan. Sabar Ustaz. Relax. Siapa nak tanya soalan, tunggu last. Lagi saya bagi peluang untuk tanya. Okay. So, lepas dah sebut, kalau suami kata dia ada cerai dalam bentuk kinayah ni, kiasan, dia mesti bersama dengan niat dia. Kalau niat dia kata tak ada cerai dan sebagainya, mahkamah akan pegang kepada niat tu. Walaupun mungkin kita ada saksi dengar dan sebagainya. Okay, kita ada saksi pun kata, betul suami, dengar suami dia ni cakap, baliklah ke rumah mak kamu selama-lamanya. Berapa orang saksi pun, okay, tak kisah. Tapi dia bergantung kepada niat dia. Niat suami tu nak niat apa? Yang ni yang selalu menjadi isu. Okay, jadi isu kepada isteri-isteri yang bawa kes pengesahan lafaz cerai di mahkamah. But apa-apa pun, itulah pegangannya. Itulah pegangan hukum yang kita kena pegang. Okay. Ada satu lagi yang sekarang ni lah kan, dia lebih relevan lah. Ada orang yang suami dia lafaz cerai tu dalam bentuk WhatsApp, WeChat, Messenger, message, segala mak nenek lah, macam-macam. Okay, dari sudut bertulis, dari sudut voice note, okay, apa-apa pun, kalau yang tu dia tetap dikira sebagai kinayah perempuan. Ada suami tulis ni, dia hantar WhatsApp secara bertulis, aku ceraikan hang dengan talak 1, contoh kan. So, hantar ke isteri. Isteri buka, isteri baca, so dia buat pengesahan. And then, suami ni dipanggil datang ke mahkamah. Mahkamah akan tanya, ada niat tak? Dia kata tak ada niat. So, mahkamah akan kata, balik,
mesti akan jadi suami isteri lagi. Sebab apa? Sebab mesej secara bertulis, tulis adalah kinayah perempuan. Tulis voice note. Sebab apa saya berkata voice note? Sebab hari tu saya dah ada satu klien saya pun macam tu juga. Suami dia hantar dalam bentuk voice note. Voice note tau, suara. So, kita bawakan kata yang tu sebagai soreh. Tapi mahkamah terima itu sebagai lafaz kinayah. Lafaz kinayah dia mesti dalam bentuk niat suami tu. Apa niat dia? So, mahkamah suruh suami tu sumpah. So, mahkamah pegang pada sumpah suami tu. Faham? Tu lafaz cerai kinayah perempuan. Okey? Kalau dalam bentuk video, macam mana pula? Okey, video yang ni saya rasa ada khilaf. Saya rasa ada khilaf, tapi saya rasa dia lebih kuat kepada soreh. Kalau katalah kan suami ni dia buat video conferencing. Sekarang ni kan zaman yang live macam ni pun boleh nampak directly. Dia bukan rakam-rakam ni tau. Ini bukan rakam. Bukti dia sekarang 10.33. Okey, 16 hari bulan Julai. Betul kan? Sama kan? So, cerita live ni boleh cakap depan-depan macam ni. Yang ni pun saya rasa dia lebih ke arah kepada lafaz cerai berbentuk soreh perempuan. Okey. So, secara mudahnya, lafaz cerai soreh ke, kinayah ke, yang penting mesti dibuat pengesahan di dalam mahkamah perempuan. Dengar saja bunyi suami sebut lafaz cerai soreh ke, lafaz cerai kinayah ke, kita mesti kena buat pengesahan. Mesti kena filekan pengesahan lafaz cerai tu di mahkamah. So kalau sekarang ni macam mana? PKP ni ada macam kat Selangor PKPD. Banyak tempat lain pun kadang-kadang mahkamah tak buka lagi kan. So kalau cerita mahkamah tak buka lagi ataupun mahkamah buka tapi kita nak kena buat appointment. Buat appointment tengok-tengok tarikh lambat lagi. Dia ada tarikh yang masa yang ditetapkan oleh pihak mahkamah. Bila kita nak ambil tarikh tu tengok-tengok tak sesuai. So mahkamah bagi tarikh jauh lagi. Okay. So kalau kata dalam keadaan yang sekarang ni macam mana? Jawapannya anda kena ingat. Okay, kena ingat lafaz cerai tersebut macam mana. Kalau boleh tulis lah. Kalau siapa yang dengar directly tulis. Kalau siapa yang ada mesej, tak apa, simpan mesej tu. Jangan duk padam lah. Okay. Siapa yang apa lagi apa tak kisahlah. Yang penting anda ingat dan catat macam mana lafaz tu, macam mana bunyi dia, kemudian macam mana tarikh dia, waktu dia. Semua tu mesti kita kena ingat. Saya tak akan ambil lagi soalan Soalan nampak tunggu sampai aku kata habis letak soalan baru aku ambil soalan. Saya kena bagi peluang untuk semua, to be fair, okay? Alright. So, cerita tentang pengesahan lafaz cerai ni, dia tak boleh tanya dekat saya perempuan. Saya malam ni saya boleh ajak ni untuk nak bagi pendedahan saja, bagi pencerahan. Okay? Saya kena bagi pencerahan jenis dia. Okay? Saya kena bagi jenis dia, saya kena bagi macam mana bentuk dia. Yang penting, cerita tentang lafaz cerai luar mahkamah ni, dia mesti dibuat pengesahan di dalam mahkamah. Dia tak boleh mai jumpa kat saya, tuan, suami saya sebut macam ni, suami saya sebut lafaz cerai, aku ceraikan hang dengan talak satu, semua tu. Okay? So, dia mai lah cerita pilah macam mana kat sekalipun kat saya, jawapan saya tetap sama. Saya tak boleh sahkan. Tanyalah mana-mana peguam syar'i pun, dia mesti akan jawab benda sama. Saya tak boleh sahkan. Okay? Saya tak boleh sahkan sebab saya bukan hakim mahkamah syariah. Hanya hakim mahkamah syariah tu yang akan mengesahkan. So, kalau anda tanya kat saya, tuan, boleh buat tak pengesahan? Tak boleh. Tuan, sah ataupun tak lafaz ni? Tak boleh. Saya tak boleh sahkan. Kalau boleh pun saya ajak benda ni untuk anda tahu. Okay? Ini lafaz cerai ke? Tak. Yang ni lafaz cerai soreh ke? Lafaz cerai kinayah. Itu sahaja. Okay? Apa pilih? Cuba tanya. Kalau rasa macam tanya Fahmi Ramli ni tak cukup, cuba tanya peguam lain. Tuan, suami saya sebut macam ni, macam ni, macam ni. Sah tak? Confirm. Saya kata, saya tak boleh sah kan? Saya bukan hakim. Okay? Kalau pergi tanya ustaz-ustaz pun dia hanya akan cerita,
dia kena cerita, okey, dia kena cerita kata, ni lepas cerai ni, lepas cerai soreh, yang ni lepas cerai kinayah. Okey. Jadi kalau tanyalah mana-mana tok guru sekalipun, dia hanya boleh bagi pandangan dalam bentuk ini saja. Dia tak boleh mengesahkan. Kenapa orang-orang yang ada ilmu agama, mufti ke, peguam ke, okey, tok-tok guru mana sekalipun yang tahu tentang fiqh munakahat ni, dia tak boleh sahkan perempuan. Yang boleh sahkan hanya hakim mahkamah syariah. Sebabnya dia mesti kena ada perbicaraan perempuan. Dia mesti kena dengar keterangan. Okey, dia mesti kena ada dakwaan. Siapa nak dakwa sekarang ni? Suami ke isteri? Okey, isteri nak dakwa kata suami dia adalah pacerai. So, hakim nak kena panggil suami tu, betul tak ada lafaz cerai macam ni sebagaimana isteri sebut? So dia kata betul. Ada niat untuk cerai ataupun tidak? Ada. So mesti akan ditanya macam tu semua. Sebab tu dia tak boleh disahkan oleh orang-orang dalam internet ke, dekat dalam TV ke, mana-mana anda pergi directly depan ustaz ke, tak boleh. Sebab dia mesti ada perbicaraan. Dalam perbicaraan tu pula, dia akan ada proses untuk angkat sumpah perempuan. Okay, dia kena ada akad sumpah. Contoh dia kan, suami lafaz cerai dalam bentuk kinayah. Suami dia lafaz cerai kita tuduh kata lafaz cerai hampir balik rumah mak hang. So kita pun kata yang ni lafaz cerai. Kemudian suami ni kata tak, saya tak lafaz cerai, saya tak ada niat pun. Okey, apa yang hakim akan arahkan adalah hakim akan kata, okey, mandangkan kamu tak setuju, kata yang tu adalah niat kamu untuk ceraikan, jadi kami akan arahkan untuk kamu bersumpah. So mahkamah pun akan arahkan untuk dia sumpah. Dia pun akan baca, wallahi wabillahi watallahi, bahawasanya aku sebut nama tu, macam tu lah, mengakui bahawa aku tidak ada niat untuk menceraikan isteriku sebagaimana yang didakwa dalam proses perceraian tersebut. Contoh dah okay. Sebab lafaz sumpah dia tak boleh lakukan tanpa kebenaran hakim perempuan. Sebab tu saya cukup anti perempuan. Saya cukup geram, saya cukup meluat kepada orang yang duk ajak sumpah pergi kat masjid. Jom pergi masjid sumpah, pegang Quran sumpah. Tak boleh macam tu. Sumpah tak ada macam tu perempuan. Ni yang saya geram. Kalau tak ada orang agama apa duk sebut benda ni, kadang-kadang disebabkan isu politik, dia tak mau cerita benda ni benda betul. Dia kena tahu, okey, mesti sumpah ni selepas dah dibicarakan. Dia tak ada orang ni terus sumpah. Dia tak ada macam tu. Dia mesti kena ada perbicaraan dulu. That's why pengesahan lafaz cerai, dia tak boleh saya sahkan, tak boleh siapa-siapa sahkan. Dia kena ada perbicaraan, dia mesti kena ada sumpah. So kat tempat yang mana jawapannya? Mesti masuk dalam mahkamah. Anda kena buat pengesahan. Okay? So kalau lafaz cerai dekat luar mahkamah ni, sekarang PKPD, PKP dan sebagainya ni, mahkamah mungkin tak jalan. Anda ingat, nanti anda filekan kemudian. So ada orang akan tanya, tuan, macam mana saya nak buat, saya nak rujuk? Saya dengan suami setuju nak rujuk, tapi kami tak boleh nak buat pengesahan lagi. So jawapannya adalah, kalau katalah suami lafaz cerai tu memang dia ada niat, lafaz cerai tu niat dia talak satu, kali pertama ke ataupun kali kedua, so kita panggil sebagai talak raj'i. Apa faham So maksudnya dia memang ada niat cerai. Okay, so dia kata memang hari tu lafaz cerai. Okay, yang ni baru kali pertama dan lafaz talak pun lafaz talak satu saja. So kita sebut talak raj'i. Kali kedua ke, so kita sebut talak raj'i. So kalau talak raj'i ni, anda boleh rujuk dulu kat rumah. Rujuk ni tak susah pun ayat dia. Aku rujuk kamu kembali. Okay, saya mengambil awak kembali sebagai isteri saya. So rujuk dia mesti berlaku dalam tempoh 3 kali suci isteri tu. So kalau dalam tempoh tu, daripada tarikh cerai sampai ke tarikh nak 3 kali suci tu, in between that, so suami ni sebut kembali macam tu. Dia sebut saja dekat rumah. Nanti lepas dah tarikh kes pengesahan lafaz cerai tu datang, cerita lafaz cerai tu macam mana.
Lepas cerai ni macam ni. Suami sebut macam ni. So suami mengaku. So nanti bagi tahu ke hakim, kata kami ada lafaz rujuk. Alright. So mahkamah akan catat benda tu, tapi mahkamah tetap akan sahkan lafaz cerai tersebut. Okay, so lafaz cerai tersebut disahkan, and then anda kena pergi naik ke pejabat agama. Pergi ke pejabat agama untuk bagi tahu kata kami ada rujuk pada tarikh bila sekian. Yang penting tu kena ada lafaz, yang penting anda kena ingat bila tarikh dan waktu dia. Tu je yang penting. So rujuk hanya boleh terpakai dalam keadaan isteri iddah sahaja. Iddah 3 kali suci ke, 3 bulan ke, ataupun iddah dalam keadaan dia mengandung. Okay, yang tu saja yang boleh dirujuk. Tapi kalau katalah kan suami ni sebut, aku dengan hang ni dah tak ada apa-apa dah buat selama-lamanya, kita putus. Contohlah kan. So selama-lamanya, contoh yang tu perkataan yang seumpama talak 3 dan ke atas lah. Okay. Dan dia bergantung kepada niat jugalah, sebab dia tak ada bunyi soreh kan. Tapi bila sebut selama-lamanya tu, so maksudnya seumpama macam lafaz talak 3 ke atas. So dalam keadaan ragu-ragu macam tu, apa yang kita kena buat adalah cuba dulu rujuk, sebut je rujuk, tapi nanti masa dibicarakan mahkamah anda bagi tahu apa niat anda masa tu. Kadang-kadang niat anda ni dia mungkin tak kena sangat waktu sekarang. Okay. So ceritakan benda yang penting yang ada adalah berkaitan dengan lafaz tu macam mana, bila tarikh dia, buat pengesahan. Kalau ada rujuk, nanti buat pengesahan dekat pejabat agama. Itu saja step dia. Faham tak? Okay. Saya benarkan untuk anda letakkan soalan sekarang. Okay. Bagi peluang ni tanya soalan. Dan bagi peluang untuk saya minum Zat. Okay. Tajuk panas, tapi hampa share kurang. Okey. So sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah. Terima kasih lah ke hampa semua yang follow saya punya TikTok. Saya sekarang ni saya suka lah buat TikTok. Best pula sebab filter dia bagus lah. Seronok dengan filter-filter ni kan. Syok. Okay. Puan Nurul Liana, soalan yang pertama saya nampak Alright, Puan Nurul Liana kata lafaz cerai luar mahkamah waktu PKP. Rujuk dulu di rumah. Lafazkan rujuk, lepas tu Puan Liana ni tolong tulis. Okay, thank you Puan Liana. Lepas tu pergi buat pengesahan perceraian. Bila kod ada panggil, lepas tu pergi kod bicara kes, bagi tahu serujuk yang berlaku. Lepas tu pejabat agama saya tekan hal-hal lain. Betul. Terima kasih. Puan Liana tolong tuliskan. Thank you. Alhamdulillah. Minta maaf lah belahak depan nampak pula. Okay. Alright, Syarifah Nur Salmiha. Puan Syarifah share. Thank you sebab share kan. Okay. Kalau lafaz luar mahkamah kena denda 1K tak sebab tak tunggu lafaz dalam mahkamah. Okay, macam ni. Lafaz cerai luar mahkamah dia dianggap sebagai satu kesalahan. Okay. Memang dia akan dikenakan denda. Denda maksimum 1K. Tapi setakat sekarang ni saya tak pernah dengar lagi lah hakim denda sampai 1,000. Standard ikut cara dia rayu tu macam mana, ikut dia punya kemampuan. So biasanya hakim akan bagi, tengoklah, saya pernah dengar 300, 400, 500 setakat yang saya dengar lah. Tu je. Okay, sebab benda ni nak kata apa lagi, dia takkan kita tak mengaku pula kan, sebab dah disahkan. Lepas dah disahkan lafaz cerai tu, nanti dalam sebulan 2 dapat pula saman daripada pejabat agama Islam, pendakwa lah. So pendakwa akan hantar satu surat saman untuk datang, macam bayar compound lah. Kena bayar denda. So denda tu akan ditetapkan oleh hakim, tapi kita ada ruang untuk mohon ampun dan maaf. Cuma maaf-maaf pun dia tak adalah kena tolak habis terus.
takkan tak kena langsung kan, sebab cerai dekat luar mahkamah. That's why kalau nak bercerai cara elok, jangan dekat luar mahkamah, kena filekan perceraian cara baik dekat dalam mahkamah. Okey. Ina Rara, bagaimana kalau suami kata, kau sebut lagi, kau dengan aku tak ada apa-apa. Kau sebut lagi, kau... Okey, macam ni ayat dia. Kau sebut lagi, kau dengan aku tak ada apa-apa. Aku ni boleh berlakon ni. Time tu dia maybe serabut dengan baru dapat surat berhenti kerja. Gaduh 27 hari bulan 5. Okey, yang ni nampak tak? Ni contoh dia. Contoh perkataan yang kinayah. Kan? Puan Ina Rara. Sebab tak ada perkataan apa? Tak ada perkataan talak, tak ada perkataan firaq, tak ada perkataan sirah, tak ada perkataan divorce. Okay? So, yang tu kita sebut sebagai kinayah. Jadi, kalau lafaz kinayah begini, anda boleh buat pengesahan. Boleh buat pengesahan di mahkamah syariah. So, kalau suami anda mengaku kata yang tu lafaz cerai, dia memang ada niat untuk cerai, maka sabitlah cerai dengan talak 1. Tapi kalau katalah dia tak mengaku, kalau kata suami tak mengaku dalam mahkamah semasa kita buat pengesahan tersebut, jadi yang tu tak boleh dianggap sebagai lafaz cerai. Tu je, dia bergantung kepada niat suami tu. Sebab yang inilah kita sebut lafaz kinayah. Saya tak boleh sahkan, saya tak boleh sahkan sekarang. Dia apa pun bergantung kepada niat. Yang penting, kalau kata kita nak buka kes, yang tu sangat dialukan. Tak payah terpulang lah kalau kata nak kena buka kes lagi, nak kena lantik peguam. Tak payah. Papi sendiri pun insyaAllah boleh. Tapi terpulang. Kalau ada orang dia lantik peguam pun, ikut suka dia lah. Sebab dia mungkin tak berani nak bicara dalam mahkamah, dia tak tahu prosedur. So, terpulang kat orang tu lah nak buat pengesahan tu pakai peguam. Tapi kalau kata tak mau pakai peguam, nak buat sendiri pun boleh juga, terpulang lah. Pergi kat mahkamah pun nanti mahkamah akan ada suruh isi borang macam mana. Okey? Puan Yani Osman, okey faham. Dah terjawab dah tapi dia kata tak ada niat, dia kata tak nak bergaduh, tengah serabut, kami masih sebumbung sampai sekarang. Jadi kalau dah dia kata tak ada niat, maka tak terpulang lah. Kalau tak mau buat pengesahan pun tak apa, sebab dah kata dia tak ada niat kan. Tapi kalau kata kita nak hilangkan keraguan kita, kita nak macam mana nak tambah keyakinan kita, sebab dengar Tuan Fahmi cakap kena buat kes kat mahkamah kan. So boleh dipersilakan buat. Nanti suami akan diarahkan untuk beri keterangan, dia mengaku ke, dia tak mengaku ke, dia mesti kena sumpah juga masa tu. Terpulang lah. Tapi pada saya jawapan dia, kena lebih baik pergi. Okey, Zakiah Zainuddin, ya, ketua kelas saya. Kak Kiah nak tanya, yang suami suka lafaz cerai banyak kali tu macam mana? Okey, baik. Kalau lah kan, ada orang yang suami dia ni banyak kali dah dia kata. Saya selalu dapat soalan macam ni. Tuan, saya ni saya rasa macam tak terkira dah. Suami saya asyik sebut ni sebelum ni lafaz banyak kali sangat. Okay, so tapi saya tak pernah pun buat pengesahan kat mahkamah. So macam mana tuan? Kan? Ada orang dia kata dia lafaz cerai dulu lama tuan. Saya pun tak pernah buat pengesahan, saya pun tak tahu kena buat pengesahan macam tu. Okay, jadi dia pun tak tahu bila dan sebagainya. So macam mana keadaan tu? Okay, alright. Jawapan dia adalah, lafaz cerai yang kita nak dakwa tu, dia mesti kena jelas. Macam mana lafaz dia, bila, waktu dia bila, okay, tarikhnya bila. So kita mesti kena clear. Kalau kita cerita benda ni roughly, rawak sangat, bila pun tak tahu. Cuba kita macam pernah dengar banyak kali dah. So kita pun tak clear. Jadi kita nak buat pengesahan pun nanti ni dia akan menyukarkan. Kalau kata dakwaan yang tak clear, dakwaan yang tak jelas, mahkamah boleh tolak. Boleh tolak permohonan pengesahan tersebut. Okay. So kalau kata situasi yang kita tak tahu berapa kali dah lafaz cerai tu, at least kita kena tahu satu kali pun dah cukup untuk kita nak buat pengesahan tu. That's why jangan ambil
tindakan yang lama untuk buat pengesahan. Ada orang kadang-kadang dah 3 tahun dia dengar suami dia sebut lapar cerai, dia balik duduk kat kampung, ikut suka je macam tu. Lepas tu dia dengar Tuan Fahmi cakap macam ni, 3 tahun dah lepas tu baru dia nak buat pengesahan. 3 tahun dia biar diri dia bergantung. Sijil nikah masih lagi nama dia. Okey? Tak boleh kata dia anak dara dah. Kan dia dah janda sebab diceraikan. Tak boleh. Dia mesti kena disahkan cerai dulu baru boleh kita kata sebagai kita janda nak kahwin dengan orang lain ke. Alright. So, kalau suami yang suka lafaz cerai banyak kali tu, kita pun kena clearkan juga bila lafaz cerai tersebut. Kan kalau katakan ada seorang lelaki yang suami dia lafaz cerai macam ni. Aku ceraikan hang. Aku ceraikan hang. Aku ceraikan hang. So dia macam 3 kali dalam satu lafaz kan. Okay. So ada orang dia kata niat dia nak talak sekali saja, talak satu je kan, tapi dia sebut sampai 3 kali. Okay. Baik, jawapan dia adalah kalaulah ada gap, kita panggil satu lahzah, satu gap. Aku ceraikan hang, tarik nafas kan. Aku ceraikan hang, ceraikan hang, aku ceraikan hang. So dia ada 3 gap kan. 1, 2, 3. Okay. So kalau ada selang nafas kat situ, yang tu boleh dikira sebagai talak bain kubra. Talak bainunah kubra. Maksudnya talak 3 perempuan. 1, 2, 3. Clear. Dia tak boleh kata, tuan saya niat cerai talak 1. Tak boleh macam tu. Sebab ada senggang masa kat situ. Senggang nafas lah, satu hela kan sebagainya tu kan. So ada gap. Tapi kalau dia straight, aku cerai kan. Dia sakan sikit ada perkataan cerai tu macam zikir laju okay. Yang tu dia bergantung kepada niat. Kalau niat suami tu dia kata niat talak 1 sahaja, kenapa sebut banyak kali tu? Sebab dia nak menguatkan sahaja yang dia nak bercerai masa tu. So kalau dia kata niat dia nak menguatkan yang tu saja, jadi jawapan dia akan jatuh talak 1. Faham? So kita panggil apa? Niat untuk menguatkan sahaja lafaz cerai tersebut. Okey. Bagus ni kan soalan-soalan macam ni. Miah Sri Kandi, jika masih menanti panggilan temu janji dari mahkamah atas kes perceraian luar mahkamah, adakah tempoh iddah sudah berjalan dari tarikh lafaz? Benar. Jawapannya adalah tempoh iddah bermula daripada lafaz, daripada tarikh lafaz tersebut. Okay, bukan bermula daripada mahkamah sahkan. Mahkamah sahkan nanti pun pada tarikh yang dilafazkan tu. Contoh, lafaz cerai berlaku pada 1 hari bulan 7 2021. Okay. So sekarang ni kita masih dalam tempoh iddah kan. Okay. So kita sekarang ni berapa 16 hari bulan. Kita nak naik mahkamah nanti, mahkamah bagi tarikh berapa hari bulan? 1 hari bulan 8. So dalam tempoh tu. Okay. So mahkamah tak akan sahkan bercerai tu 1 hari bulan 8. Mahkamah akan sahkan lafaz cerai 1 hari bulan 7 tu. Okay, so start daripada 1 hari bulan 7 tu lah kita beriddah. Sama ada iddah kita tu 3 kali suci, 3 bulan ataupun sehingga kita mengandung. Sehingga kita melahirkan anak kalau orang yang mengandung lah. Faham? Okay. Okay, ni saya dah jawab Puan Sharifah Nur Samihah. Panjang pula kali ni. Puan Liana. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Suami lafaz taklik depan girlfriend dia. Lafaz taklik bunyi begini. Kalau isteri I, dia sebut nama, tak bagi kita kahwin atau halang atau tak setuju, I ceraikan dia, I talakkan dia. Taklik ni senyap gitu je sampailah bila suami mohon poligami dan isteri nyatakan dia tak setuju dengan mohonan tu. Dan lepas tu permohonan tu pun gagal. Lepas dah gagal tu baru suami bagi tahu isteri pasal taklik tersebut. Lepas tu bincang-bincang sendiri, decide malas nak bawa kes pergi court sebab suami cakap dia terpaksa cakap gitu untuk pujuk girlfriend dia daripada tinggalkan dia. Jadinya kes lagu ni kan valid ke tak tuan?
jawapan dia valid untuk buat pengesahan. Tak boleh lah kata apa nak bagi kat saya sahkan ataupun tak kan. So saya kata valid lah kalau kata nak buat pengesahan tu. Sebab ada taklik talak kat situ dan bergantung kepada bergantung kepada apa saya nak bagi tahu ni bunyi begini, kalau isteri I dia sebab dia bergantung kepada niat juga, sebab ada perkataan kalau. Okay, dia ada perkataan kalau tu kat situ. Jadi apa yang penting adalah puan kena siapalah, okay, kalau kata Puan Lena ni tanya bagi pihak orang tu, so si isteri ni wajib buat pengesahan. Sebaiknya sebenarnya laki tu buat pengesahan, tapi kalau dah laki tu tak mau buat, suami dia tak mau buat, so isteri ni kena buat. Isteri ni kena cerita pada tarikh bila, di mana, waktunya, okey. Suami ada sebut kata kepada isteri dia macam apa, girlfriend dia sebelum ni. Okey. So kalau kata ada lafaz yang macam ni, anda buat pengesahan, dan pada saya dia mungkin akan bergantung kepada niat, sebab ada perkataan kalau. Okey, dia ada perkataan kalau. So maksudnya kalau tu dia tak mungkin boleh dianggap sebagai lafaz cerai. Lagi sebab dia masih lagi berkeinginan saja. Dia tak belum lagi nak lafaz benda tu. Bagus soalan Puan Liana ni. Complicated. Okey, Haifa Akmal. Ya apa dah? Saya bercerai luar mahkamah waktu PKP 1.0. Lepas 3 bulan baru naik mahkamah untuk pengesahan cerai. Tapi sampai sekarang kes cerai luar mahkamah tak settle lagi sebab pihak sebelah sana masih tak bagi keterangan berkenaan cerai luar mahkamah. Jadi pegawai pejabat agama bagi tahu kes tergantung. Oh, lamanya begitulah puan. Nak bicara ni dia memang panjang sikit lah. Terima kasih Tuan Pencerahan. Thank you Kak Kia sebab tanya soalan macam tu. Okey, Hafifah Kadir. Dalam proses fasah, lepas tu suami sebut akan lepaskan tapi tak boleh tuntut apa-apa. Macam mana ya kes macam ni? Okey, baik. Puan Hafifah, kalaulah proses fasah ni dalam proses perbicaraan kan, dah ada masa peringkat sebutan ke, peringkat perbicaraan ke, ataupun mungkin dah peringkat nak masuk hujah, ataupun mungkin dah nak sebut keputusan dah. Nak sebut keputusan dah, tapi suami ada sebut perkataan cerai. Okey. Jadi jawapan dia adalah kena buat pengesahan cerai tu kena gantung sekejap kes fasah tersebut. Faham tak? Macam saya perempuan, saya ada satu kes fasah juga, yang mana isteri ni kita filekanlah kes fasah sebab kena pukul, sebab tak dapat nafkah. Okay. So dalam kita dah nak start bicara tu perempuan, suami dia sebut perkataan cerai dalam bentuk bertulis mesej WhatsApp. Jadi saya kata kat dia, alright puan, kes fasah puan kita akan minta untuk mahkamah hold, mahkamah gantung dulu. Dia bukan buang, minta holdkan dulu. Sebab kita nak kena buat pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Kalau kata ada lafaz cerai luar mahkamah lah. Okay. Jadi kita kena buat pengesahan lafaz cerai tu. Kalau mahkamah sahkan lafaz cerai tu, maka kes fasah kita boleh minta untuk tarik balik, buang dan sebagainya. Okay. Yang tu kalau cerita disahkan. Tapi kalau mahkamah kata tak sah lafaz cerai tersebut, fasah kita akan sambung balik, continue balik. Alright. Yang tu kalau lafaz cerai luar mahkamah. Tapi kalau katalah dalam proses fasah tu dia tengah nak bicara, kemudian suami ni kata setuju, tak apalah, jomlah, aku pun dah malas dah nak turun mahkamah banyak-banyak ni, penat. Habis masa, habis kos sebagainya, kadang-kadang travel daripada KL turun mai sampai ke Penang semata-mata nak lawan pun nanti ni isteri takkan balik mai dah. Faham tak? Dia macam kata malas dah lah kan, yang penting bawa haluan masing-masing sudah. Okey, tapi dia bagi syarat. Dia kata aku nak ceraikan hang boleh sekarang ni, tapi dengan syarat hang jangan tuntut apa-apa selepas cerai.
Dia tak boleh tuntut nafkah iddah, tak boleh tuntut mut'ah, tak boleh tuntut nafkah yang tertunggak. Kalau kata setuju tak mau tuntut apa pun termasuk atas pencarian, okey. Kalau anda setuju, okey, anda setuju, boleh tukar section daripada kes fasah section 53 tu kepada section 47. Dia boleh buat pindaan. So mahkamah pun akan raikan saja kalau siapa yang ada persetujuan untuk perceraian cerai cara baik. Tak kisahlah cerai cara baik tu tak ada letak syarat apa-apa ataupun ada letak syarat. Kalau kita setuju dengan syarat tu, that's it. Kita boleh minta untuk buat pindaan daripada fasah pindah kepada section 47. Okey, hampa clear tak? Bagus. Setiap tidak awal kot, rasanya esok nak cucuk vaksin. Oh, patutlah. Puan Azlina tu. Okey. Alright. Habis dah soalan malam ni. So maksudnya saya berjaya menerangkan dengan baik. Betul tak? Siapa rasa macam kurang clear lagi? Siapa yang rasa macam saya jelaskan tu dengan sejelas-jelasnya, baru dia faham, baru dia nampak. Okey, siapa tolonglah bagi komen yang jujur. Ada sikit tajuk lagi. Okey, ada soalan lagi. Tuan, maaf lari sikit tajuk. Bad lau rujuk, ya Allah. Singkat betul Tuan, maaf lau tajuk bad lau rujuk bersyarat. Buat lau rujuk syarat dan perjanjian bersyarat tu disahkan oleh surat sumpah. Surat yang disahkan tu valid tak? Rujuk bersyarat. Macam mana tu rujuk bersyarat? Saya tak nampak lagi rujuk tu bersyarat. Okey, kita andaikan dia kata okey, tak apa. Kita rujuk kembali. Kita rujuk, saya setuju rujuk, tapi dengan syarat awak kena bagi nafkah setiap bulan kat saya 200. Awak tak boleh curang-curang dah. Awak tak boleh pukul-pukul dah. Okey, kan? Betul kan? Selalu macam tu kan? Alright. Jawapan dia, kalau katalah kan ada dia kata kalau buat lagi sekali ni akan jatuh talak. Kan? So dia selalu macam tu. Dia akan kata ada buat perjanjian luar mahkamah, persuruh sumpah sebagainya. So dia kata kalau buat sekali lagi rujuk ni tak apa, saya setuju rujuk, tapi kalau buat lagi jatuh talak. So dia ada dua benda yang kita patut cerita benda ni. Yang pertamanya, yang tu boleh dikira sebagai taklik. Taklik tambahan, perempuan. Okey. Bila taklik tambahan ni, kalau katalah anda nak tambah taklik, taklik dekat dalam sijil nikah tu, sijil nikah kita kan ada taklik tu kan. So kalau nak tambah taklik tu, dia mesti dilakukan di pejabat agama. Dia bukan Pesuruhjaya Sumpah, perempuan. Kalau buat kat Pesuruhjaya Sumpah, jadi apa pun, dia tak boleh dikuat-kuasakan. Okey. Sebab dia tak ada kuasa pun nak buat benda tu. Kalau kita buat juga, kepada Pesuruhjaya Sumpah, kita buat sendirilah, buat kita punya peraturan sendiri semua tu. Kemudian kita berpegang dengan yang tu saja. So kalau kata langgak, katakanlah suami langgak juga, yang tu tak boleh dikira sebagai cerai taklik, tapi dia dikira sebagai lafaz cerai luar mahkamah juga. Hampa semua mesti tak tahu kan? Anda boleh buat taklik tambahan. Boleh pergi pejabat agama, bagi tahu kata kami setuju nak buat taklik tambahan. So mungkin panjang sikit lah dia punya sijil nikah tu kan. Dia ada belakang tu standard je, tapi dia tiba-tiba ada tambah. Okey. So kalau yang tu ada taklik tambahan macam tu, anda kalau kata nak jadi apa pun, anda boleh buat perceraian cerai taklik. Tu bagus sikit. Kalau cerai taklik ni di bawah section 57 tu, yang tu kita boleh buktikan sebelah pihak. Kalau kata suami langgak pun, kita at least boleh buktikan. Dia tak perlukan kepada niat. Tapi kalaulah anda tak buat taklik tambahan, tapi anda buat benda ni sendiri-sendiri punya taklik, dia dicop oleh Pesuruhjaya Sumpah. Jawapan dia, kes tu kalau kata suami langgak, dia akan dikira sebagai lafaz cerai luar mahkamah.
Lafaz cerai luar mahkamah ni apa dia punya kesukarannya? Dia bergantung kepada pengakuan dan juga niat suami. Faham tak? Nampak tak beza tu? So aku macam dah serak-serak dah ni ya. Test. Suara dah habis dah ni. Eloklah ke sebelah. Okey. Bila nak invite Tuan Mukmin untuk sesi live Tuan Fahmi? Okey, saya dah tanya Mukmin. Sebenarnya saya plan malam ni. Saya mesej dia, tapi dia kata malam ni dia nak cuba menyiapkan secepat mungkin. Dia kena submit hujah. Dia pun Mahkamah Sivil, dia pun dah ada run untuk terutamanya kes jenayah especially. Jadi dia kena terpaksa siapkan hujah untuk disubmit pada mahkamah. So dia kata setakat yang dia available, yang saya dah booking adalah pada hari Ahad. So insyaAllah hari Ahad jam 10 malam kita akan dengar. Saya akan sembang, saya akan buat perkongsian bersama dengan Tuan Mukmin untuk nak cerita tentang saman fitnah. Okay. Lau tu kalau alright. Macam mana nak nasihat suami had suka main taklik ni? Semua dia nak bawa taklik. Tak sidai baju pun dia hambat pergi balik rumah mak selamanya. Lepas tu bila kita pergi buat pengesahan je, duk pemain pula dah kata tak berniat, saja melawak. Syok lah suami lagu tu. Niat dia apa je Allah tahukan, kita nampak pun. Kalau tanya soalan dia macam mana nak nasihat, jawapan dia banyakkan share. Banyakkan share video-video yang cerita tentang pengesahan lapas cerai. Tagkan video ni. Suami-suami sekalian, janganlah bermain-main dengan taklik ni. Alright? Kalau anda tak mengaku dekat dunia, ingatlah, kita dekat dunia ni memang tak tahu. Saya pun tak tahu. Siapa pun tak tahu niat kita. Okay? Tapi kita kena ingat satu perkara, kita takkan lepas dekat akhirat. Saya kena pesan benda ni betul-betul. Sebabnya saya setuju dengan Puan Liana. Benda ni lah yang paling sukar sekali, adalah untuk kita nak menasihati lelaki yang tak mengaku. Lelaki yang dia buat-buat main-main benda ni. Ada orang yang dia lafaz cerai tu dah kali ketiga, dah kali keempat dah. Tapi dia tak mengaku. Dia sanggup, dia kata tak ada main-main. Padahal dia memang sebut benda tu. Okay. So memang dari segi hukum, dari segi undang-undang, kalau dah tak ada niat, tak dapat clear, saksi kita pun mungkin tak cukup. Alright. So dia memang akan bergantung kepada pengakuan suami. Dia bergantung kepada niat suami. Kalau suami tu sumpah, mahkamah akan pegang kepada sumpah dia. Okay. So kalau dah sumpah macam tu, mahkamah terima, jadi suami isteri balik dalam keadaan suami ni menipu. Menipu kepada mahkamah. Dia ingatlah, menipu kepada manusia ni tak jadi apa-apa perempuan. Menipu kepada Allah SWT, itulah sebesar-besar azab yang akan dia tanggung di akhirat kelak. Sebab dia dah bersumpah dengan nama Allah. Tu je. Susah lah kalau kata nak bagi nasihat cara terang-terang ni. Ingat tak dulu kan, kalau masa kita kecil tu pun nak nasihat tu bukan main lagi. Ayah dengan mak kita nak nasihat pun payah nak makan. Cikgu pun nak nasihat pun payah. Apatah lagi bila dah besar ni, dengan ego lagi macam-macam kan. Okey, Tuan Mami, taklik tambahan tu perlu persetujuan bersama ke atau tak perlu? Jawapan dia perlu persetujuan bersama. Dia tak boleh seorang-seorang. Dia mesti kena ada persetujuan bersama. Especially persetujuan daripada pihak lelaki. Sebab lelaki tu yang nak lafaz taklik. Dia tak boleh isteri ni tulis, dia suami ni sign. Tak boleh, dia tak ada. Dia mesti kena baca. Kan lepas akad nikah pun baca, takkan tiba-tiba nak bertulis sign macam tu je. Cik Hakim siap tulis lagi ya. Seriously lah. Nahnu nahkum bizawahir. Terima kasih banyak-banyak lah Cik Hakim. So, pegangan kepada hakim-hakim ni adalah kami menghukum ikut perkara yang zahir, benda yang jelas sahaja. So, yang jelas yang nampak sekarang ni,
lafaz tu tak cukup kuat untuk dibuktikan, maka mahkamah berpegang kepada sumpah niat suami tu sahaja. Okey. Alright. Itu sahaja daripada saya pada malam ni. Cukup. Long sebelah. Okey, sebelah dah. So, thank you semua. Kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada hangpa semua yang dah tekan share, yang sentiasa follow, yang tagkan kawan-kawan, yang ajak kawan-kawan baru yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga perkongsian malam ni memberikan pencerahan kepada anda semua. Siapa-siapalah yang rasa macam kebingungan, okay? Nak buat macam mana bila dah lafaz cerai macam ni. So, selamat beristirahat di rumah esok hari Minggu. Jadi stay safe at home. Janganlah balik kampung. Taulah nak raya haji, tapi relax dah Raya haji je kot. Come on. Nyawa anda lagi berharga. Okay. Alright, itu saja daripada saya. Oh, satu lagi, terima kasih pada hangpa semua yang share saya punya video-video TikTok. Tak sangka pula kan, ramai juga peminat-peminat TikTok ni. InsyaAllah saya best lagi. Saya akan suka buat lagi lah video TikTok. Flawless sikit nampak muka aku. Okay, alright, itu saja daripada saya. Aku qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok malam. Bye bye.